Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurfariza. Emilia Ashikin. I'm Fatima. Saya Nusraili. Farhanis. Perlulah melakukan aktiviti menunjukkan badan untuk mengembalikan fungsi fisiologi ke paras normal. Setiap pergerakan dilakukan sebanyak 8 kali. Tekan daripada anggota badan ke bawah dan kemudian ke atas. Pakaian yang menyerap peluh dengan baik kerana ia akan menjadi sangat berat dan tidak selesa. Selain itu, pakaian yang longgar bagi memudahkan pergerakan dan pakaian yang cerah seperti putih, kuning, oranye dan biru. Yang kedua, seluar pendek bib bagi lelaki dan seluar tracksuit yang sesuai bagi perempuan. Ini untuk menghalang kita dari rasa sakit di punggung kerana bersentuhan dengan palanan basikal. Sangat disarankan agar setiap kali melakukan aktiviti berbasikal, anda menggunakan keluar pendek untuk mengelakkan sebarang ketidakselesaan yang anda alami semasa ataupun selepas menunggang berbasikal. Selain itu, topi keledar penting untuk keselamatan dan perlindungan bahagian kepala. Akhir sekali, memakai sarung tangan berbasikal untuk mengelakkan tangan di cengkaman pegangan tangan dan mengelakkan cala ketika jatuh. Ini adalah contoh-contoh pakaian yang bersesuaian untuk berbasikal. Saya akan ajar cara pemakaian topi keledar berbasikal dengan betul. Kita kena tahunya di luar permukaan helmet adalah keras dan berspan di dalam. Setiap helmet ada 2 tali untuk belah kiri dan kanan. Selain itu, di belakang juga mempunyai pendakan oksipital yang boleh diketatkan dan dilonggarkan mengikut saiz kepala. Akhir sekali, helmet mempunyai penutup kunci di area dagu. Langkah pertama ialah pastikan pendakan oksipital longgar. Kedua, pakai helmet. Ketiga, ketatkan pendakan oksipital yang longgar tadi. Langkah keempat, pastikan tali pinggang harus sedekat mungkin dengan wajah dan sedikit ke hadapan di bawah cuping telinga. Kita boleh melaraskan tali kalau terlalu ketat. Langkah kelima, tali topi keledar dikunci bersama oleh pengikat snap 2 bahagian dan selaraskan dengan langgut. Langkah terakhir, pastikan tali tak terlalu panjang dan seelok-eloknya muat 2 jari bagi ruang di dagu ataupun tekak untuk bernafas dengan senang. Sekarang anda dah boleh bersedia untuk menunggang basikal. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang demonstrasi pemeriksaan basikal iaitu tayar dan brek. Terdapat beberapa pemeriksaan keselamatan penting yang perlu anda selesaikan pada basikal anda secara tetap sebelum pergi untuk menunggangnya.
Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan tayar. Cara pertama dan paling jelas untuk diperiksa ialah tekanan tayar basikal anda. Selepas tempoh anda selalu berbasikal, anda akan cepat terbiasa dengan sensasi mempunyai tekanan yang betul pada tayar anda. Anda hanya perlu menekan dengan menggunakan ibu jari anda dan memastikan terdapat cukup udara di dalamnya pada peringkat ini. Malah, anda juga perlu melakukannya di bahagian tayar belakang juga. Ada berkemungkinan bahawa tiub dalam anda hanya bocor udara sedikit dari semasa ke semasa. Ini adalah perkara biasa. Ada berkemungkinan juga anda mengalami tusukan yang rendah. Dalam kedua-dua kes ini, ia adalah penyelesaian yang sangat mudah. Ia hanya masalah membaiki atau menggantikan tiub dalam. Apa yang anda perlu lakukan sekarang ialah hanya perlu mengepamnya. Seterusnya adalah pemeriksaan roda dan brek. Perkara pertama ialah brake. Jadi mula-mula angkat bahagian hadapan basikal ke atas dan putar roda. Kemudian lakukan perkara yang sama dengan bahagian belakang untuk memastikan pad tidak bergeser pada permukaan brake. Jika ya, mungkin terdapat beberapa punca untuk ini. Berkemungkinan angkut itu sengit. Walau bagaimanapun, bagi sesetengah angkut, ia boleh diputar ke mana-mana sisi. Hanya pastikan rim berada di tengah antara pad brake. Mungkin anda mempunyai roda yang bergelung. Jika itu yang berlaku, anda akan perasan bahawa ia bergeser pada bahagian tertentu putaran roda dan anda sama ada perlu membawanya ke kedai basikal untuk membetulkannya atau anda akan melihat sedikit geseran memasuki kabel brake menyebabkan angkut tidak keluar sejauh yang sepatutnya. Akhir sekali, jika pad telah haus tetapi masih terdapat jumlah kompon selamat yang tinggal padanya atau jika kabel telah meregang, anda mungkin mendapati bahawa anda perlu menarik tuas brake anda kembali hampir ke palang sebelum ia mula disambungkan. Jika ia bertambah teruk, ia akan menjadi agak berbahaya kerana brake anda tidak akan terlibat sama sekali kerana palang menghalang jalan. Sekali lagi, ini adalah penyelesaian yang cukup mudah. Pertama, buka screw barrel adjuster di sini yang sebenarnya mengetatkan kabel dan menggerakkan pad lebih dekat ke permukaan rim. Jika itu tidak mencukupi atau barrel adjuster sudah tercabut, anda hanya boleh menetapkan barrel adjuster dengan menggulungkannya ke dalam. Kemudian buka skru bolt pengelim kabel di sini, tarik kabel dalam dan ketatkannya semula. Anda melihat ramai penunggang basikal menunggang berhampiran bahu jalan untuk mengelak daripada lalu lintas. Tetapi dengan menunggang di bahu jalan, anda lebih berkemungkinan menghadapi bahaya seperti kaca pecah. Dan ia mungkin menggalakkan pemandu untuk mencuba dan menyelinap melepasi anda apabila terdapat kemungkinan tidak cukup ruang. Apabila menunggang di atas jalan raya, terdapat dua pilihan yang boleh digunakan. Kedudukan menunggang anda adalah kira-kira 1/3 daripada laluan masuk ke lorong atau lebih kurang daripada bahagian berhampiran kereta. Jika anda bercadang untuk membelok ke kanan atau ke hadapan atau memotong kereta yang diletakkan di tepi jalan, anda perlu memberi isyarat untuk menukar jalan supaya pengguna jalan raya lain nampak kehadiran anda. Semasa menunggang di jalan raya, jika anda menunggang di bahu jalan di sebelah kiri, anda harus bergerak keluar untuk mengambil lorong. Ini akan meningkatkan keterlihatan anda kepada lalu lintas yang menyeberangi jalan dari persimpangan. Mereka akan memberi anda lebih banyak ruang untuk bergerak dan menghalang pemandu yang tidak sabar di belakang daripada memotong dan kemudian membelok tajam ke kiri di hadapan anda. Di jalan yang sibuk dengan jalan yang bercabang mungkin sukar untuk mengambil lorong untuk setiap simpang. Dalam situasi ini, anda harus melihat ke belakang anda, berdetak mata dengan pemandu yang mengingkari dan keluar sedikit. Ini sepatutnya cukup untuk menjadikan diri anda lebih kelihatan kepada pemandu di belakang anda supaya mereka tahu bahawa anda mahu memotong. Apabila anda menunggang berhampiran di tempat letak kenderaan, prinsip yang sama digunakan seperti melalui di bahu jalan dan anda harus memastikan jarak anda sekurang-kurangnya selebar pintu atau lebih sekiranya pintu kereta dibuka. Lihat cermin kenderaan untuk melihat sama ada anda boleh melihat muka atau mencari lampu di dalam kereta untuk melihat sama ada pemandu boleh bersedia untuk membuka pintu. Jika anda menunggang dengan orang lain, anda boleh menunggang dua sejajar dengan penunggang luar kira-kira di tengah lorong. Walau bagaimanapun, di jalan yang sempit atau jika anda menyedari terdapat peningkatan lalu lintas di belakang, anda harus membiarkan mereka memotong anda. Seterusnya, selekor tajam. Ada kemungkinan mereka akan melanggar garisan putih dan anda perlu berhati-hati dengan pengguna jalan raya seperti ini. Pemerhatian jagaan dan rundingan harus menjadi perhatian anda apabila menunggang di jalan raya. Anda harus sentiasa tahu apa yang berlaku di sekeliling anda
di mana anda mungkin membuat hubungan mata dengan pemandu dan pengguna jalan raya lain, memberikan tumpuan apa yang di hadapan anda, menjagakan apa yang dilakukan oleh trafik di hadapan, menyesuaikan tunggangan anda dengan sewajarnya dan berundingan apabila perlu dengan pemandu di sekeliling anda. Apabila kita menunggang basikal di jalan raya, anda berkemungkinan menjadi salah seorang pengguna lalu lintas. Jadi, kita perlu tahu cara untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan raya yang lain. Isyarat tangan adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pengguna jalan raya. Jadi, jangan risau, di dalam video ini saya akan menerangkan cara menggunakan isyarat tangan di jalan raya. Apabila kita menunggang secara sendirian atau berkumpulan, anda perlu berkomunikasi secara berkesan dengan pengguna lain. Semestinya di jalan raya, kereta dan motor akan melihat cermin sisi mereka, tetapi kebanyakan basikal tidak mempunyai cermin sisi. Jadi, anda boleh menggantikannya dengan melihat ke sisi bahu anda. Jadi, melihat ke sisi bahu periksa sekiranya selamat dan berikan isyarat yang anda mahukan. Isyarat untuk membelok. Pertama sekali, periksa di bahagian sisi bahu dan depakan tangan dengan lurus untuk memastikan ia jelas dan berhenti memberi isyarat apabila tangan sudah didepakan. Kemudian, periksa ke sisi bahu anda untuk memastikan tiada yang beriringan dengan anda dan anda boleh bergerak ke laluan dan terus ke perjalanan. Memotong tempat letak kenderaan. Tempat letak kenderaan yang berlebihan adalah biasa. Untuk memberitahu rakan anda, anda perlu membelakangkan tangan anda dan tunjukkan jari ke arah yang hendak anda tuju. Pastikan anda melihat ke sisi bahu anda sebelum bertukar laluan dan anda tidak perlu untuk berhenti. Setiap penunggang basikal mempunyai kewajipan untuk mengetahui peraturan jalan raya baik yang berlaku untuk anda sebagai penunggang basikal dan jika berkaitan dengan pengguna jalan raya lainnya. Penting juga untuk menggunakan akal sihat ketika menumpang lalu lintas. Bergantung pada semua diri anda untuk membantu membimbing melalui lalu lintas dengan selamat. Nantikan yang tidak dijangka untuk mengurangkan kejutan. Selain daripada isyarat tangan untuk membelok, anda juga wajib untuk memberi amaran yang mencukupi seperti isyarat kurangkan laju dan berhenti. Melambaikan tangan anda dengan perlahan-lahan membawa maksud untuk anda memperlahankan kayuhan anda ke barangkali terdapat sesuatu di hadapan. Berhenti atau memperlahankan kayuhan dan membiarkan semua orang mengetahui perhentian anda adalah sangat penting, terutamanya apabila menunggang dalam kumpulan atau bersama rakan-rakan. Kini, terdapat cara isyarat berhenti. Anda boleh mengangkat tangan anda seperti ini atau anda boleh meletakkan tangan anda di belakang anda. Mengangkat tangan anda adalah cara yang paling berkesan apabila anda menunggang dalam kumpulan yang besar. Dengan cara ini, semua orang boleh melihat apa yang anda lakukan. Jika anda menunggang dengan rakan atau terutamanya jika anda seseorang di atas roda jalan anda boleh menggunakan isyarat tangan di belakang anda. Itu isyarat tangan yang betul-betul sempurna penglihatannya. Kini, anda mungkin tertanya-tanya apa yang berlaku jika anda perlu berhenti kecemasan dan anda memerlukan kedua-dua tangan untuk mengendalikan basikal. Hanya berkata berhenti? Ya, anda hanya perlu menggunakan suara anda. Ini pastinya boleh diterima secara universal. Pastikan ia bagus dan kuat serta lantang untuk didengari. Seterusnya adalah menunjukkan bahaya. Jika anda berada dalam kumpulan dengan penunggang basikal yang lain, ada baiknya jika anda membiasakan diri dengan menunjukkan jalan keluar seperti jalan berlubang atau halangan. Anda hanya perlu menjulurkan tangan anda pada lubang di jalan dengan jari atau dengan tangan di mana terdapat lubang itu supaya seluruh kumpulan tahu di mana ia berada. Jika anda tidak mempunyai masa untuk menunjukkannya, maka anda hanya perlu menggunakan suara anda. Jadi anda perlu sebut berlubang di sebelah kiri atau kanan. Dengan cara itu, semua orang tahu dengan tepat di mana ia berada supaya mereka dapat mengelakkannya.
Kesimpulannya, berbasikal bukan sahaja dapat memberi manfaat menyeluruh terhadap kesihatan, namun ia juga merupakan salah satu kaedah aktiviti fizikal yang sangat sesuai dijalankan secara mudah sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian.